Pernahkah anda mengalami sesuatu situasi di mana anda ketagih terhadap sesuatu barang ataupun dadah yang sukar untuk anda berhenti dan sebagainya? Jangan risau, terutamanya ibu bapa barangkali sedang menonton sekarang ini, anda mempunyai anak-anak yang dikategorikan sebagai penagih dadah. Saya tahu konotasinya agak negatif di sini, tapi jangan risau. Kita ada solusinya sebenarnya, bagaimana sebenarnya untuk kita membantu anda semua untuk mengeluarkan anak-anak anda daripada kepompong tersebut. Antara mereka bertanggungjawab adalah pihak AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jadi kami bawakan seorang tetamu di studio pada pagi ini untuk berkongsi apakah tip-tipnya bersama dengan anda semua pada pagi ini. Kita bersama dengan Tuan Mazir Ilyas selaku Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Pencegahan Bahagian Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan Mazir. Salam, terima kasih. Topik kita hari ini dadah pencegahan bermula dari rumah. Dia ada rhyme, ada rima dia kat situ tu kan. Cumanya sebelum kita bercerita berkenaan dengan cara pencegahan tersebut, saya rasa eloklah Tuan Mazir kongsikan terlebih dahulu bagaimana data-data dan juga statistik terkini penagih dadah dan golongan mana yang terlibat paling ramai apabila kita bercerita berkaitan dengan statistik penagihan dadah ini. Terima kasih. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada RTM lah khususnya kerana menjemput Agensi Anti Dadah Kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan permasalahan dadah. So, kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah. Musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah dadah ni telah lama di Malaysia. Dan pengisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat masa itulah Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun, yearly lah. Dia punya jumlah yang dikesan tak berubah sangat. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 18 tahun hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu biasalah, itu kumpulan yang kedua terbesarlah. Dan yang membimbangkan masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Sekiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besarlah kepada masyarakat, khususnya dari segi keselamatan. Dan juga yang terakhir ni kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utamalah kepada isu kesejahteraan mental ni. Dia vice versa kan. Kadang yang ambil penyalahgunaan dadah tu fikir itu ada jalan untuk keluar daripada masalah kesihatan mental. Tapi sebaliknya itu akan menyumbangkan lagi kemerosotan kepada kesihatan mental. Tapi mereka tak nampak benda tu kan, sebab dia tak nampak option lain kan. Penagih ni kadang-kadang bila kita nak cerita, demokrasi itu adalah cara yang terbaik untuk mereka. Escapism lah. Apa antara di Malaysia lah kita nak ceritakan konteks ni, punca kenaikan itu adakah disebabkan oleh akses kepada dadah yang lebih mudah kalau dibandingkan dengan dulu, ataupun ada faktor lain Tuan? Sebenarnya cabaran terbesar dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan ini ialah dari segi evolusi dadah itu sendiri. Kalau dulu kita biasa didedahkan dengan dadah-dadah tradisi kan, cerita opiat tentang heroin, morfin. Tetapi akhir-akhir ini kita lihat berlaku peningkatan ketara penggunaan dadah dalam kalangan khususnya belia menggunakan NPS ni, New Psychoactive Substance, iaitu dadah-dadah baru yang kadang-kadang tak ada dalam jadual. Dadah-dadah berbahaya. So, perubahan yang berlaku ke atas dadah itu sendiri menyukarkan khususnya agensi penguatkuasa untuk
memutuskan rantaian penawaran. Malahan bagi kami di Agensi Anti Dadah Kebangsaan untuk nak tangani dari segi merawat pulih dan juga mencegah pun menjadi satu cabaran yang besar. Sebab satu, kita nak kena kenal dulu dadah apa yang digunakan. Contoh sekarang, kalau kita lihat penggunaan bahan-bahan terlarang dalam vape, itu pun menjadi cabaran yang besar kalau kita tengoklah. Sebab tu dari sehari ke sehari sebenarnya cabaran semakin besar dan memerlukan kepakaran dan juga penelitian yang rapi lah untuk mengatasi isu dadah ni. Sebab macam saya kita tadi lah, evolusi dadah tu. Kalau dulu opiat. Kemudian mungkin kalau kita ingat sekitar tahun 2000-2001 kita dikejutkan dengan penggunaan ekstasi. Dan akhir-akhir ni kita semakin bimbang dengan penyalahgunaan syabu. Syabu, betul. Syabu, kemudian dadah-dadah yang contohnya dalam cecair-cecair yang digunakan dalam vape banyak menggunakan MDMA ni. Yang ada kaitan dengan rangsangan lah, merangsang seseorang untuk bertindak ataupun mencapai sesuatu hasrat. Jadi agak besarlah cabaran sebenarnya agensi penguatkuasa maupun agensi yang menjalankan rawatan dan pemulihan. So, bentuk terapi tu dia bergantung juga dengan bentuk ya, bergantung kepada jenis dadah yang diambil, berapa lama diambil dan untuk tujuan apa diambil. Sebab itulah kita lihat kalau kita nak perang dengan dadah, kita mungkin tak akan dapat memenangi peperangan tersebutlah. Sebab tu kerajaan sekarang berusaha untuk tingkatkan usaha pencegahan. Sebab mencegah tu lebih baik daripada merawat lah. Dan kalau dicegah dari awal, kos untuk pemulihan dan terapi kos lebih dapat dijimatkan. Bukan sekarang lah, tapi mungkin beberapa tahun akan untuk jangka masa yang panjang ini akan membantu sebenarnya. Okey, masih tak banyak kita nak cerita berkenaan sambutan peringatan Hari Anti Dadah yang disambut pada 26 Jun setiap tahun. Tuan boleh kongsikan berkenaan sambutan ini? Sebenarnya kalau kita telusurilah sejarah sambutan Hari Anti Dadah ni, kita ada dua tarikh besar dalam memperingati Hari Anti Dadah ni. Kita ada satu tarikh iaitu pada tahun 1983, 19 Februari adalah tarikh nak kata keramat bagi agensi lah. Sebab 19 Februari tahun 1983 tu Tun Mahathir bekas Perdana Menteri kita melancarkan bahawa dadah musuh nombor satu. Dan tarikh tersebut kita jadikan tarikh untuk kita sambutan Hari Anti Dadah peringkat kebangsaan setiap tahun. Kecuali tahun ni. So bermula tahun ni kita telah seragamkan sebab dia ada dua tarikh sambutan ni. Yang kedua sambutan Hari Anti Dadah peringkat antarabangsa iaitu pada 26 Jun setiap tahun. Ini telah pun bermula sejak 1987. Jadi untuk tahun ini kita selaraskan satu sambutan iaitu akan disempurnakan pada 25 Jun sempena dengan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada 26. Jadi kita selaraskan dua sambutan tu kepada satu tarikh iaitu 25 Jun tahun ini. Dan sebenarnya itu sambutan, tetapi proses untuk kita nak jayakan pelaksanaan sambutan ini telah bermula sejak Februari. Di mana program-program telah pun kita rancang dan kita laksanakan sejak Februari dan kita punya macam peak dia lah, dia punya kemuncaknya ialah pada 25 ni lah. Tak silap saya baru-baru kat Perlis ke Belah Utara ada pelancaran satu lokasi untuk pusat pemulihan ke apa tak silap. Pusat Serenti Bukit Cabang. Bukit Cabang baru kan. Puspen lah, sekarang dia panggil Puspen. Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Bukit Cabang. Dulu tak ada dekat sebelah ada. Cuma dibangunkan semula. Besar. Wajah baru lah. Cantiklah tempat tu kita ada. Kalau anda ikuti Selamat Pagi Malaysia, anda ada nampak kita berlintas langsung di Puspen di Perlis baru-baru ini. Okey, apa antara aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan? Sebab topik kita sekarang ni dadah pencegahan dari rumah. Saya yakin untuk sambutan kali ini ada banyak sebenarnya perkara yang boleh dikongsikan untuk mereka di luar sana, bagaimana sebenarnya untuk mencegah diri mereka daripada terjebak dengan isu-isu penagihan dadah ni yang bermula daripada rumah, tuan. Okey, sebenarnya mencegah ni, pencegahan dadah ni dia bermula dari rumah ni yang kita pilih. Kalau kita ingat sebenarnya lebih baik cegah ni adalah tema yang kita pilih sejak 3 tahun lepas. Cuma mesej yang kita sampaikan setiap tahun berubah.
Macam tahun lepas kita fokus kepada belia. Untuk tahun semasa kita fokus kepada pencegahan itu bermula dari rumah. Kenapa kita pilih rumah sebagai entiti utama dalam pencegahan ialah berdasarkan kepada pengaruh pertama yang diperoleh oleh setiap individu adalah rumah. Khususnya daripada ibu bapa, daripada adik-beradik dan juga kalau dalam konteks yang lebih besar, bila kita sebut keluarga ni dia tak, ataupun rumah ni bukan sekadar rumah kita, malahan tempat kerja kita pun adalah satu setting keluarga yang besar lah. Jadi peranan ibu bapa adalah benteng pertama lah. Kalau dalam kita nak memastikan bahawa anak-anak kita tidak terjebak ataupun terpengaruh dengan apa-apa anasir lah, bukan dadah saja, malahan apa-apa anasir yang isu sosial lain, boleh kita tangani sekiranya kita berjaya mengekang tabiat-tabiat buruk ataupun perilaku-perilaku yang tak baik di peringkat rumah lagi. Jadi benteng pertama adalah rumah. Dan sekiranya dalam rumah itu kefungsiannya baik, ibu bapa berperanan dengan baik, adik-beradik dapat menjadi benteng kepada saudara-saudara yang lain, so masalah dadah ni dapat dikawal sejak awal lah. Itu kalau yang bernasib baik untuk mereka yang berada dalam komuniti ataupun keluarga yang harmoni. Yang ada kesedaran tentang isu penagihan dadah. Tapi kadang-kadang tak dinafikan, kadang-kadang benda ini dia macam not to say genetik, bila you dalam keluarga yang memang hidup dalam keadaan seperti itu, bagaimana untuk keluarga ni menjadi benteng kepada generasi. Sebab tu ada, kalau kita lihat, sama ada pepatah ke, English dia kata apa, it take a village to raise a child. Maksudnya kita memerlukan satu kampung untuk kita bangunkan seorang individu. Jadi peranan itu, peranan bukan sekadar keluarga, malahan jiran. Kemudian sahabat-sahabat di sekolah. Sebab tu dalam kempen AADK ni, pencegahan kita sasarkan kepada 4 kumpulan sasar utama. Yang pertama keluarga tadilah. Yang kedua, institusi pendidikan. Sebab kita nak pastikan bahawa institusi pendidikan menjadi benteng kedua yang boleh menghalang penerusan tabiat buruk dalam kalangan anak-anak. Dan yang ketiga, tempat kerja tu sendiri. Sebab macam tempat kerja macam kita lah kan. Mungkin kita di tempat kerja sebagai bos, tapi di rumah kita sebagai bapa, sebagai isteri. Dan di kampung mungkin kita sebagai pemimpin komuniti. Jadi tempat kerja juga kita sasarkan untuk kita bantu dari segi memberi maklumat, menyediakan kemahiran untuk menangani isu dadah. Dan yang terakhir kita nak gerakkan, nak mobilize komuniti supaya ambil tanggungjawab. Jadi bukan satu kerja yang mudah lah. Sebab kita memerlukan penglibatan semua pihak. Daripada family sampailah kepada community leaders untuk ambil tanggungjawab dalam memastikan dadah ini dapat kita halang. Okey, apabila kita cerita berkenaan pencegahan dari rumah ni, apa peranan AADK laksanakan untuk ialah memastikan agar objektifnya tercapai supaya kita boleh mencegahnya daripada ialah rumah-rumah ni? Kalau kita lihat pencegahan dari rumah ni pun kita sasarkan kepada 3 kategori juga. Pecah lagi? Ada pecah. Sebab kalau kita lihat ada keluarga yang tiada pengaruh dadah. Betul. Maknanya macam keluarga tu selamat, tak ada yang ahli keluarga yang terlibat dengan masalah penagihan. Jadi bentuk pelaksanaan program berbeza berbanding dengan keluarga yang mungkin anak-anaknya dah ada risiko. Kita kata kalau dalam lampu merah, lampu hijau, lampu kuning lah kan. Kalau yang lampu kuning tu maksudnya anak-anak dia mungkin dah mula terjebak ataupun setting keluarga tu sendiri. Bapa mungkin isap rokok, minum alkohol. Jadi faktor risiko tu ada. Jadi untuk kumpulan yang sebegini, kita gunakan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian, intervensi-intervensi yang sesuai dengan kumpulan tersebut. Begitu juga kalau keluarga yang memang dah ada penagih. Dalam kalangan ahli keluarga dah terjebak dengan penagih, kita perlu santuni dengan aktiviti yang berbeza, intervensi-intervensi yang berbeza. So sebab itulah dalam kita melaksanakan kempen pencegahan dadah bermula dari rumah ni, kita lihat dulu, kita kaji dulu sejauh mana risiko yang dihadapi oleh ahli keluarga dalam sebuah rumah. Jadi berdasarkan risiko tu baru kita sediakanlah aktiviti-aktiviti yang bersesuaian. Sebab tak semua orang perlukan maklumat yang sama kan. Ya, betul. Dan cara juga berbeza. Ya.
Yelah, kita tak boleh pukul rata semua, situasi juga lain, faktor juga lain kenapa mereka faktor risiko pun lain, faktor pelindung pun lain. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Mazli Ilyas bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan dadah, bagaimana kita boleh mencegahnya di rumah. Semoga semua perkongsian kita dapat memberikan manfaat untuk anda lah. Jadi ibu bapa, kalau anda risau anak-anak anda berisiko untuk terjebak dengan kegiatan-kegiatan ataupun masalah-masalah sosial seperti dadah ini, jangan risau, pihak AADK akan sentiasa ada dan membantu anda semua.